berkenaan dengan perihal perkhidmatan cikgu. Sepanjang cikgu berapa lama dah cikgu berkhidmat di sekolah ni? Berapa lama dah cikgu mengajar? Start lepas posting. Okey. Baik, pertama sekali saya mula mengajar lah. Saya mula posting pada tahun 1993. Bermakna dah 31 tahun lah. Dah 31 tahun saya bertugas. Mula posting di Ulu Kelantan, di SK Manik Orang Baru, selama 8 tahun. Lepas tu saya pindah ke SK Padang Putih mulai 2001, SK Padang Putih 2001 hingga 2019, 19 tahun di situ. Lepas tu saya diangkat menjadi PKM, ditukarkan ke SK Cik Dres sebagai PKM. Cik Dres. Masa tu PKK di SK Padang Putih juga. PKK di SK Padang Putih. Lepas tu PKM di SK Cik Dres, dan saya mula berpindah ke sini pada tahun 2001. 2001 dan 2024, mana 3 tahun lah. 3 tahun saya berada di sini di SK Hadis sebagai BK pentadbiran, telah selama 3 tahun. Jadi sepanjang cikgu berkhidmat ni, ada tak cikgu pernah berada di sekolah yang ada murid MPK? Okey, sepanjang saya berkhidmat tak ada. Semua saya tutupkan di sekolah yang harus perdana, tak ada murid berkeperluan khas. Jadi kalau sepanjang cikgu berada di sekolah ni lah kan, menguruskan pelajar-pelajar arus perdana ni macam mana? Lebih macam mencabar tak bagi cikgu? Untuk mengurus pelajar memang dari segi mencabar tidaklah amat mencabar, cuma yang menjadi sedikit cabaran ataupun kekangan kepada cikgu-cikgu, bukan saya seorang lah, maksudnya untuk semua cikgu, dari segi tahap penerimaan pelajar terhadap pelajaran dan juga tingkah laku pelajar itu sendiri. Kalau memanglah di mana-mana sekolah pun akan ada 2 tahap pelajar. Satu pelajar yang kalau kita kira macam pelajar yang okey, baik dari segi perangainya bagus, dan satu kumpulan lagi akan ada lah perangai ataupun murid-murid pelajar yang kurang pandai sikit, dan juga dari segi perangainya pun agak macam kurang baik daripada pelajar yang baik. Memang mana-mana sekolah pun akan ada dua kumpulan pelajar macam tu. Betul, soalan saya macam Encik ni kira lama sangat dah berkhidmat sebagai seorang pentadbir. Daripada 2001 di SK Padang Putih sebagai PKK lagi kan? Tak, bukan. PKK 2016. 2016. Naik sini. Naik sini 4 tahun, 3 tahun, 8 tahun lah saya sebagai PK. 8 tahun dah. Jadi macam cikgu ni mempunyai pengalaman hak luar sebagai pentadbir. Nak tanya, adakah perbezaan guru biasa dan pentadbir? Mesti ada kan? Mesti ada. Apa paling ketara lah, paling cikgu boleh kenal pasti perbezaan? Perbezaan antara guru biasa dengan pentadbir, yang pertama sekali, dia sudah semestinya bila contohnya lah, kalau kita nak menjadi pentadbir, kita sendiri kena selangkah ke hadapan lebih daripada cikgu. Kita mesti kena selangkah ke hadapan lebih daripada cikgu. Maknanya untuk mana pun kita kena cerdik daripada cikgu. Sebab cikgu akan kita sebagai bahan rujukan dia lah. Ada apa-apa masalah, ada apa-apa benda tindakan yang dibuat, dia mesti tak ada pentadbir. Jadi selaku pentadbir kita kena banyak membaca, banyak mencari ilmu-ilmu, banyak mencari pengetahuan, dan juga kena bertanya kepada rakan-rakan mengenai pengalaman-pengalaman mereka untuk kita gunakan juga sebagai untuk kita mengurus guru-guru di bawah tanggungjawab kita. Jadi kalau contoh cikgu kan sebagai pentadbir di sekolah kan, jadi kalau andai kata satu hari nanti sekolah ni perlu menerima murid-murid MPK, bagaimana penerimaan sekolah terhadap murid MPK? Okey, kalau diberikan peluang untuk menerima murid-murid MPK, memang telah menjadi tanggungjawab guru lah untuk menerimanya. Tapi sebelum itu kita juga kena pastikan pihak jabatan kena hantar guru yang berpengalaman, guru yang pakar, guru yang tahu untuk mengurus pelajar-pelajar MPK. Sebab kita di arus perdana dia berbeza cara mengurus murid MPK dengan arus perdana. Memang pertama sekali dia mesti kena hantar dulu sekurang-kurangnya satu orang guru yang pakar, yang ada latihan, yang ada latihan mengenai murid MPK.
menerima baik, tapi dengan syarat Ah, dia pun kena hantar guru yang berpengalaman dalam bidang itu. Bila cikgu akan menerima je lah, tak ada sebarang penolakan lah. Tak ada sebab dengan baik lah kan. sebab memang tugas seorang guru dah. Betul. Untuk nak mendidik pelajar, untuk nak mengajar pelajar, bagaimana pelajar itu datang, itulah kita kena terima. Tapi kalau macam contoh kan arus perdana, visi sekolah ni ada penetapan masing-masing kan. Jadi bagaimana pihak sekolah memastikan visi sekolah dapat dicapai walaupun sekolah tu ada murid yang kurang dari segi pencapaian. Memang penetapan visi-visi untuk pelajar kita tetapkan, dan penetapan ini kita mesti berbincang bersama guru-guru lain lah, guru-guru yang sepakat, kesepakatan semua guru. Jadi contoh, jika kita menerima pelajar-pelajar yang berkeperluan khas, maka untuk visi-visi itu kita kena rendahkan sikit sesuai dengan tahap pencapaian ataupun tahap pemikiran pelajar-pelajar tersebut. Saya ada satu lagi soalan sebab saya tadi ada persentuhan dengan jawapan cikgu. Saya kata itu memang tanggungjawab seorang guru dia untuk menerima tu. Okay, sekarang ni kita dapat lihat murid berkeperluan khas MBK ni adalah satu beban lah, walaupun di masyarakat, dan juga ada segi kita menjadi beban untuk cikgu-cikgu. Jadi adakah cikgu ada tak pesanan untuk cikgu-cikgu yang mempunyai istigma negatif terhadap murid MBK ni? Saya rasa satu nasihat saya lah, nasihat saya kepada guru-guru yang berpandangan menjadi bebanan ataupun menjadi satu masalah kepada mereka. Jadi saya harap guru-guru biasa yang menerima murid MBK walaupun menjadi masalah, sebenarnya itu adalah satu kurniaan ataupun satu hikmah yang Tuhan bagi, yang Tuhan bagi kepada cikgu. Di samping mengajar murid biasa, murid MBK ni, di samping kita dapat ganjaran di dunia lagi, ganjaran di akhirat itu. Itu besar dia punya tanggungjawab, besar nikmat yang Tuhan beri kepada kita. Sebenarnya kita patut bersyukur kalau kita belajar murid-murid macam tu. Jadi walaupun sekarang tak ada perkenaan dengan MBK, saya nak tanya perkenaan, apakah cabaran utama yang cikgu hadapi dalam nak merealisasikan agenda pendidikan arus perdana ini supaya mencapai visi-visi sekolah? Dia macam nak mencapai visi-visi sekolah, langkah-langkah. Okey, yang pertama sekali untuk nak mencapai visi-visi di sekolah, walaupun kita tak ada murid-murid MBK, tapi kita juga masih ada lagi murid-murid yang lemah. Murid-murid lemah ini maknanya penekanan kita ialah kita kena pastikan guru-guru membuat pemulihan awal lagi di dalam kelas. Jangan bagi dia punya tahap pencapaian murid itu tidak dipulihkan segera. Itu kita panggil pemulihan khas dalam kelas, supaya visi-visi sekolah akan mudah tercapai lah. Maknanya untuk 3M contohnya, 3M tu kita kena kesan awal, kita kena rawat daripada awal lagi. Apa aktiviti yang dijalankan untuk pemulihan awal ni? Contoh kalau sekolah dah ni lah, sekarang kita sedang buat program anak angkat, program temu murni, program rakan angkat. Bermakna contoh untuk program anak angkat dan temu murni ini, seorang cikgu akan membimbing seorang pelajar yang lemah. Jadi senanglah untuk kita nak meningkatkan tahap penguasaan murid. Rakan angkat pula, bagi murid-murid yang lemah, kita ambil murid-murid yang pandai itu, dia akan bantu rakan dia yang lemah. Macam pembimbing rakan sebaya lah, macam pembimbing rakan sebaya. Tapi di sini berusaha namakan rakan angkat. Cabaran utama yang cikgu lihat murid-murid yang lemah ni, kenapa dia sukar untuk menerima pembelajaran dalam kelas ni? Okey, sebenarnya masalah utama yang dihadapi ialah mengenai pelajar-pelajar yang mana pertama sekali dari segi keciciran kehadiran di sekolah. Memang pelajar-pelajar ni apa yang kita dapat ialah di rumah memang
parent ataupun ibu bapa dia memang kurang cakna, kurang cakna. Maknanya dah pelajar sendiri dah kurang datang ke sekolah. Bila datang ke sekolah pula dia sendiri pun macam tidak berapa berminat dengan pelajaran, apa semua malas, maka itulah yang menjadi penyebabnya. Penyebab pertama ialah dia punya keciciran ke sekolah dan juga kurang cakna ibu bapa terhadap pendidikan, terhadap pelajaran. Jadi nak tanya berkenaan peranan lah, peranan bapa, peranan guru dan peranan takdir ni dalam nak merealisasikan misi-misi sekolah. Sebenarnya macam-macam program, macam-macam aktiviti telah kita buat. Contohnya kita panggil ibu bapa untuk program penyerahan PBD contoh. Masa kita panggil ibu bapa untuk penyerahan PBD, kita telah bagi peluang kepada parent untuk bertanya kepada guru-guru bagaimana prestasi pelajaran anak-anak mereka di sekolah. Tapi ibu bapa yang datang sekadar ambil terus balik. Bahkan masa mereka datang pun, masa mesyuarat PBD contoh, kita telah bagi penerangan apa peranan-peranan yang perlu dimainkan. Bapa kena cakna pada anak-anak di rumah, tanya anak ada kerja tak, ada kerja sekolah hari ni, kena tengok buku tulis murid-murid anak-anak sembang. Tapi itulah yang berlakunya. Parent tu sendiri dia sibuk dengan kerja masing-masing hingga dia abaikan anak dia. Dia terus apa satu patuh lepas anak dia kepada sekolah. Maknanya bila tidak berlaku kebersamaan, tidak berlaku apa sama-sama ambil peranan untuk kebaikan anak, maka harapkan sekolah saja memang tak tercapai lah hasratnya. Sukarlah untuk dicapai hasrat. Cikgu ada tak tahu tak tentang inklusif. Jadi inklusif ni kan di murid MBK dimasukkan ke dalam kelas atau seperti itu. Ada apa tu pandangan kau tentang ini? Adakah dia membebankan ataupun boleh dihadapi dengan pelbagai persediaan? Ini bukan di sekolah ada hari kita secara luas. Sebab ini merupakan program, salah satu program PBN lah. Inklusif ni Yang MBK ni yang ada pengetahuan sikit, lepas tu dimasukkan ke sekolah arali kelas arus perdana. MBK yang hebat lah, hebat mesti ada kemahiran IQ. Walaupun nampak cacat tapi IQ dia tinggi. Boleh membaca, boleh mengira. maksudnya nak saya bayar apa? Maksudnya ada pandangan kau okey kau berbaloi ikut program PBN ni. Okey, sebenarnya saya tertarik dengan apa minggu lepas, 2 minggu lepas yang pelajar 12 tahun yang mendaftar di UM tu. Pelajar 12 tahun yang mendaftar di UM tu, sebenarnya pelajar tu dia panggil apa? Dia pelajar istimewa tu. Dia pelajar istimewa. Tapi dari segi dia otak dia cerdas, IQ dia tinggi, tapi dia tu sebenarnya ada masa kecil dia pun ada masalah. Ada masalah macam istimewa lah. Maknanya benda tu saya rasa sepatutnya lah. Yang pertama sekali ibu bapa dia kena faham anak dia walaupun nampak macam bermasalah macam tu, tapi sebenarnya IQ dia tinggi. Dan juga bila dia sampai di sekolah, masalah dari segi IQ tidak menjadi masalah. Yang murid-murid macam ni yang selalu jadi masalah ialah dia punya tingkah laku dia. Tingkah laku dia suka dikawal. Anak saya dulu sendiri contoh, anak saya dulu sendiri masa kecil, dia punya tingkah laku dia suka bersilap. Suka bersilap, duduk main je. Cikgu duduk mengajar depan dia duduk main. Duduk bersilap, duduk main. Tapi sebenarnya IQ dia tinggi. IQ dia tinggi, dia tahu. Saya anggapkan dia memang akhirnya dia jadi pelajar hebat. Macam juga yang tadi Luqman dengan Ashraf kata inklusif tu. Maknanya kalau cikgu memahami, cikgu boleh mendalami dia punya tingkah laku dia, murid-murid ni akan jadi hebat dan boleh berjaya. Macam yang pelajar 12 tahun boleh mendaftar di universiti. Sama je dengan pelajar hebat etikal dengan otak dia kan dia kerja sebenarnya, tapi kita nampak dia gerak. Dia punya tingkah laku dia tu, psikomotor dia tu terlalu aktif. Tapi kalau cikgu pandai mengawal dia, mungkin dia akan lebih hebat lah daripada kawan-kawan yang kalau cikgu memahami tingkah laku dia tu, boleh mengawal tingkah laku.